Inilah instrumen yang kita panggil sebagai function generator. Kalau kita lihat di sini, dia ada dua channel, ada channel A, ada channel B. Dan sini dah bentuk gelombang lah, bentuk gelombang. Gelombang di sini kita ada boleh pilih sama ada nak sign. Kalau saya pilih channel A, saya pilih yang atas ni. Yang atas ni kalau kita tengok ni adalah channel B alone. Select yang ni adalah channel A alone, maksudnya kita boleh set pada channel A. Jadi pada channel A pada 1 kHz, 2 volt peak to peak. Dan dah gelombang yang dia akan keluarkan lah, iaitu pada gelombang sinus. Yang ni dia boleh tukar juga jadi gelombang segi 4. Tapi channel B, channel B di sini masih gelombang sinus. Okay, jadi kita tengok pada channel B ni masih sinus. Dan di sini lah jenis yang lain lah. Kalau kita tengok pada channel A masih segi 4. Kalau kita pilih channel B dan tukar channel B alone, kalau saya pilih kepada RAM, dia akan tukar bentuk RAM lah. Dan dia ada juga fungsi-fungsi yang lain, iaitu fungsi pulse yang ni. Okey, dan juga noise. Yang ni adalah arbitrary, maksudnya random lah, apa jenis. Jadi yang kita nak gunakan setakat ni adalah untuk sine dan square. Kita akan pilih sine untuk channel B, dan channel A pun kita akan pilih pada sine. Jadi untuk tukar dia punya frekuensi, jadi kita tengok di sini lah. Jadi kita tengok pada channel A, frekuensi kita boleh pilih dengan melaraskan tombol dia lah, sama ada 2 ataupun 3 dan seterusnya. Jadi kalau kita nak pindah sebelah ni, kita boleh pindah lah 2.2. Jadi ni kita set pada 1 kHz. Okey, yang di bawah tu untuk kita punya amplitude. Bawah ni kita akan boleh tukar lah daripada 2, 3 dan seterusnya. Jadi kita set ni pada 2, peak to peak. Yang bawah ni lah offset. Offset ni biasa kita letak pada kosong lah. Dan kalau tengok impedance dan wave ni tak penting sangat. Masa kita nampak yang tu, yang fundamental saja, yang asas saja. Dan kita punya keluaran di sini lah, keluaran kita di sini. Jadi bagaimana kita nak keluarkan, kita tekan button output ni lah. Jadi kalau kita tekan ni, baru ada pada gelombang yang keluar. Jadi sekarang kita nak sambungkan kita punya keluaran ni. Jadi kalau kita lihat, yang ni yang kita panggil sebagai BNC to BNC. Sambungan dia dekat kita punya output yang pertama lah. Okay, kita punya keluaran adalah gelombang sinus 1K dan 2 peak to peak. Dan kita sambung pada oscilloscope. Kita nak tengok dululah sama ada dia betul tak betul. Jadi kalau kita lihat kepada kita punya yang ini, kita punya BNC ni, pastikan pada kita punya setting pertama ni. Okey, probe ni, kita lihat probe ni adalah pada kali 1, bukan kali 10. Kita tak guna probe, kita hanya guna BNC. Jadi kita set pada kali 1. Kalau kita sambung yang ni, lihat dia tak keluar apa-apa, masih kosong lah. Kenapa tak keluar? Pasal kita tak switch yang ni, kita tak on kan. Kalau kita on kan, okay, baru ada pada gelombang yang keluar sini. Dan kita dapati bahawa adakah dia betul peak to peak dia 2 volt. Jadi kalau kita lihat di bawah sini, kita punya setting dah pada 500. Jadi kita anggap ni satu kotak ni 500. Jadi kita kira lah 1, 2, 3, 4. 4 kali 500 dapatlah 2 volt. Frekuensi yang tulis sini lebih kurang pada 1 kHz. Jadi yang ni kita punya output ni dah betul lah. Okay, dah betul lah. Kalau kita tak onkan yang atas ni, maksudnya dia tak ada gelombang yang keluar. Kalau kita onkan, betul lah dia ada gelombang. Okay, untuk aktiviti kedua, jadi kita ada data RC, di mana kita punya masukkan di sini. Okay, masukkan kita adalah gelombang yang tadi, yang 1K, 1 kHz, 2 peak to peak. Dan kita nak tengok beza upaya ataupun kita punya phase difference antara titik sini dan juga titik sini lah. Jadi untuk tujuan tu kita akan gunakan 2 probe lah. 2 probe. Kalau kita lihat di sini, kita ada 2 titik, A
sini B. Dan rujukan di bawah ni adalah rujukan bumi. Jadi kita akan letak dua probe nanti untuk kita punya. Jadi ini adalah kita punya setting ni untuk kita letakkan probe. Yang ni lah probe bumi. Dan titik pada A untuk channel 1, yang ni titik pada B untuk channel 2. Dan nanti kita akan paparkan secara serentak. Dan ini merah dan hitam, merah coklat ni adalah untuk kita punya signal masukkan pada kita punya function generator. Hitam ni adalah kita punya bumi. Okey, jadi kita lihat kembali pada kita punya setting tadi. Okey, yang ini masukkan ini masukkan dari punya kita punya function generator dan masuk di sini kita punya signal, dan kita ada probe lah, probe pertama, probe kedua, dan kita akan paparkan di sini nantilah pada kita punya oscilloscope. Okay, jadi kalau selepas kita pasangkan pada kita punya oscilloscope, jadi kita punya gelombang akan dapat dalam bentuk begini lah kalau kita run auto semula. Jadi itu adalah channel 1 dan juga channel 2, channel pertama dan juga channel yang kedua. Jadi dalam gelombang ni kita boleh tengok sama ada kita nak tengok dalam bentuk sebenar, realiti macam ni, ataupun dalam bentuk perbandingan. Okay, jadi kalau kita perhatikan channel 1 dan channel 2, saya akan tengok ubah kedudukan position di sini position yang di sini. Saya letakkan pada satu reference. Kalau lihat di sini ada nombor 2. Nombor 2 ni adalah channel 2. Channel 1 saya letak begitu, tempat yang sama lah. Kalau saya besarkan kalau kita lihat di sini, kita ada channel 1 50, channel 2 pun 50, dan kita dapati bahawa channel 1 dan channel 2 tu dia punya yang kita panggil sebagai beza fasa tu tidak sama. Okey, dia ada channel 1 warna kuning, mana nak tahu channel 1 warna kuning? Di sini warna kuning, ada warna kuning Channel 2 warna biru. Okey, jadi ini merupakan kita punya gelombang asas tadi. Gelombang asas tadi, bagaimana nak dapatkan dia punya perbandingan antara beza fasa satu gelombang dengan satu gelombang yang lain. Jadi di sini bagaimana kita nak ukur. Jadi kalau kita lihat kepada kotak-kotak daripada dia punya gelombang asas. Jadi kalau kita lihat di sini yang kuning ni adalah channel 1. Di channel 1 ni kita boleh ambil rujukan reference sebagai contoh. Sebagai contoh, di sini adalah kita punya kosong. Ini adalah yang biru, channel 2. Jadi bagaimana nak dapatkan dia punya beza upaya? Adalah dia punya beza antara dua titik ni lah. Jadi bagaimana kita nak kira dia punya beza fasa daripada pasaman ini. Jadi awak boleh kira daripada dia punya segi total masa dan juga beza antara beza masa di sini. Dan saya akan berikan dia punya formula, dan formula tu ada dalam catatan nanti. Saya akan tunjukkan bagaimana kita nak kira. Okey, jadi bagaimana kita nak ukur dia punya beza upaya. Jadi kalau satu kotak ni adalah satu division. Okey, jadi beza antara kuning dan biru ni ada lebih kurang berapa kotak, berapa minor division. Minor dia ada 1, 2, 3, 4, 5. Jadi 1, 2, 3, 4, 5. Jadi beza antara lebih kurang minor 0.4 kotak lah. Jadi berapakah nilai 0.4 kotak tu daripada segi darjah, nanti awak boleh kira daripada dia punya. Jadi kita kembali semula pada yang asal ni. Jadi bagaimana nak dapatkan paparan yang kita panggil sebagai pattern Lissajous. Jadi kita lihat di sini pada menu, di sini menu kita ada time base YT. Y ni value, T adalah masa. Okey. Jadi apa yang kita lihat di sini adalah perbezaan antara nilai dan juga masa yang
masa yang dicerapkan lah. Jadi bagaimana kita nak dapatkan kita punya pattern list salju. Okay, pattern list salju kita pergi pada untuk dapatkan pattern list salju yang ni dia ada base YT ni. YT ni awak tukar menjadi base yang ni kita tukar menjadi XY. Okey, dalam bentuk beginilah. Yang ni kita panggil sebagai pattern list salju. Jadi untuk nak kira berapa dia punya beza fasa tu, kita stopkan dahulu. Jadi pada pattern list salju ni, bagaimana kita nak dapatkan dia punya beza fasa. Okey, daripada pattern ni awak lukis dahulu. Ini pattern ni, jadi kita boleh kira daripada panjang antara paksi X daripada sini ke sini, dan panjang pada paksi yang paling kecil antara sini dan sini, ataupun dan hujung sini dan hujung sini, ataupun daripada tengah sini dan daripada tengah pada hujung. Mana-mana pun boleh sebenarnya, tak ada masalah pun. Kalau untuk paksi Y sama juga, daripada nilai yang paling kecil di sini atas cross section di sebelah sini, dan juga yang paling tinggi antara sini dan sini. Jadi awak lukis dahulu, kemudian baru kita tengoklah dia punya berapa beza fasa dia. Okey, dan pada paksi Y juga boleh antara tengah antara sini, tengah sini dan ke sini, dan antara tengah juga dan sampai di atas sini lah. Mana pun boleh untuk mengira dia punya beza fasa. Yang ni kita panggil sebagai list salju. Jadi list salju ni dia ada bentuk lah, daripada bentuk bulat sampai bentuk-bentuk yang sengit dan seterusnya. Jadi untuk lab aktiviti yang ketiga, kita ada dua bahagian ni. Okay, untuk bahagian pertama kita akan set kita punya channel 1 pada 1K 2 peak to peak, dan channel 2 kita pada 1.5 peak to peak. Lihat di sini di channel A adalah 1K, channel 2 peak to peak, channel B 1.5 dengan amplitude 2 peak to peak. Jadi kita nak masukkan serentak. Kalau kita lihat kepada kita punya probe yang ini, kita ada dua terminal ni. Channel 1, yang ini channel 2. Channel 1 masuk mana? Channel 1 akan masuk channel 1 pada kita punya oscilloscope. Channel 2 akan masuk pada channel. Tadi sebelum kita mula, kita set dahulu punya menu ni. Set dulu pada yang biasa dulu YT. Kita ada 2 channel. Channel 1 yang ni. Channel 1 kita on kan. Channel 1. Okey. Channel 2, yang ni channel 2 dengan nilai 1.5 kHz. Amplitude masih sama, ada 2 peak to peak. Jadi kita on kan. Kita buat auto semula. Jadi kita ada 2 frekuensi ni, 2 gelombang kat sini. Satu gelombang warna kuning, okey, satu gelombang warna biru. Dan saya buat pelarasan semula. Kita punya posisi di sini. Untuk channel 1, 2 dan untuk channel 1. Jadi awak boleh dapati bahawa dia ada perbezaan kat situ lah, dari segi dia punya frekuensi. Dan dalam contoh ini kita tak nak tengok yang begini lah, nak tengok dia punya pattern list salju. Kita nak tengok serentak. Jadi list salju juga boleh digunakan sebagai kaedah untuk membezakan antara satu frekuensi kita tahu dan satu lagi frekuensi yang kita tak tahu. Jadi daripada nisbah tu kita boleh tengok lah bagaimana dia punya bentuk list salju ni. Bentuk list salju tak sama macam bentuk list salju tadi
dia berbeza sikit daripada aktiviti 2. Kita pergi pada setting semula, menu, dan pergi pada time base ni, Y ni kita tukar jadi XY. Jadi inilah kita punya bentuk pattern kita. Okay. Ni adalah bentuk pattern lisaju. Jadi bagaimana awak nak kira, okay, dia bergantung pada kita punya garis ataupun kita punya ni. Okay, ataupun kita punya bentuk gelombang ni yang berada pada Y dan juga berada pada X. Jadi yang penting kat sini adalah bagaimana kita nak lukis kita punya bentuk pattern ni. Jadi awak lukis ni dahulu dan dapatkan dia punya nisbah dia untuk channel 1 1K, channel 2 1.5 1.5K. Okey, ni pada keadaan asal iaitu pada 1K, channel 1 dan juga channel A dan channel B. Jadi untuk channel B kita tukar menjadi frekuensi yang lain. Frekuensi kita ubah menjadi 2.5 kHz. Okey. Frekuensi channel 1A adalah 2.5. Channel A adalah 1K 2 bit to peak. Channel B adalah pada 2.5 2 bit to peak. Jadi channel A akan pergi pada channel 1 di oscilloscope, channel B akan pergi pada channel 2 di oscilloscope. Jadi bagaimana dia punya output kita akan tengok selepas. Jadi ini adalah kita punya respon kalau masukkan channel 1 adalah pada 1 kHz, channel 2 pada 2.5. Dan daripada gambar ni awak lukis ni dia punya bentuk pattern dan catatkan dia punya persilangan di paksi X dan juga di paksi Y. Dan daripada situ kita boleh dapatlah dia punya nisbah. Bagaimana pattern lisaju ni kita gunakan sebagai satu peralatan untuk kita ukur perbezaan frekuensi. Sekiranya frekuensi itu mempunyai aras mutan yang sama, tapi pada frekuensi yang berlainan.